Assalamualaikum warahmatullahi. Bertemu kita hari ni dalam subjek asas sains komputer. Baik, hari ni cikgu akan masuk kepada bab 1 iaitu konsep asas pemikiran komputasional. Okey, so dalam bab ini, cikgu akan terangkan lebih lanjut bagaimana kamu boleh berfikir secara computational. Okey, cikgu bagi satu masalah. Kira cikgu minta kamu membuat popiah basah. Jadi apakah yang kamu fikirkan? Okey, dah tentulah kamu akan fikir bagaimana saya nak membuat popiah basah. Apa perkara yang perlu saya lakukan? Apakah langkah pertama yang perlu saya buat? Okey, so di sini langkah yang pertama ialah kamu akan pilih kulit popiah. Okey, sama ada kamu nak beli ataupun kamu nak buat sendiri. Yang kedua, kamu sediakan inti yang akan kamu letak dalam popiah tersebut. Dan yang ketiga, kamu mestilah ingin sediakan sos. Sos yang sedap. Seterusnya, kamu akan balut dengan bahan-bahan inti tersebut dengan kulit popiah. So, jadi pemikiran komputasional ni sebenarnya ialah satu pemikiran untuk menyelesaikan masalah. Siapa yang fikir? Manusia yang fikir. Okey, tapi dalam konsep komputer, kita perlukan bantuan mesin untuk membantu kita berfikir. Baik, seterusnya. Dalam proses pemikiran komputasional, yang pertama masalah akan dipecahkan. Jadi, suatu masalah yang besar akan dipecahkan kepada bahagian yang lebih kecil. Jadi, untuk masalah membuat popiah basah ni, dah tentulah kamu akan fikir berkenaan dengan kulit popiah, inti popiah, sos popiah yang sedap, dan juga apakah topping yang kamu nak letak. Seterusnya, daripada masalah yang besar kamu kecilkan kepada masalah yang kecil, sudah tentulah kamu telah memahami bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Jadi, proses yang kedua ialah kamu kena pasti corak yang sama. Bagaimana kita boleh variasikan popiah basah? Sudah tentu kamu boleh menggunakan kaedah sebelum ini untuk menghasilkan variasi. Antaranya kamu boleh hasilkan popiah basah kacang, popiah basah keju atau popiah basah spicy. Kesemuanya menggunakan asas yang sama, corak yang sama. Cuma kamu variasikan untuk mendapat satu kepelbagaian. Baik. Seterusnya, proses pemikiran komputasional meminta kamu meninggalkan perkara yang tidak penting. Contohnya dalam membuat popiah basah, kamu tidak fikirkan apakah jenama tepung yang kamu akan gunakan. Kamu tidak perlu fikirkan togeh itu perlu di sesuatu lokasi, perlu beli di sesuatu lokasi tertentu. Okey, bagaimanakah jenama KFC boleh mengekalkan resepi ayam istimewanya di semua cawangan KFC? Jadi, sebenarnya restoran KFC ini menyediakan satu model yang sama yang dipanggil sebagai SOP, Standard Operating Procedure, yang diberikan kepada semua cawangannya di dalam satu dunia. Jadi di situlah KFC boleh mengekalkan rasa ayam yang sama di setiap cawangan. Begitu juga dalam pembinaan model kenderaan seperti syarikat Pro2 dan Proton, bagaimana dia boleh menghasilkan setiap tahun jenama kereta yang baru. Jadi sebenarnya syarikat kenderaan ini mencipta model yang menjadi asas kepada pembinaan model-model kereta yang lain. Teknik pemikiran komputasional, teknik yang pertama ialah teknik leraian, teknik pengecaman corak, teknik peniskalaan dan teknik pengitlakan. Baik, untuk bab 1 kamu akan pelajari bagaimana untuk mempelajari asas kepada pembangunan atau cara. Terdapat 5 fasa kepada pembangunan atau cara. Yang pertama, fasa analisis masalah, reka bentuk atau cara, pengekodan, pengujian dan penyahpejitan dan juga dokumentasi. Baik, katakanlah kamu diminta untuk membina satu atur cara mudah bagi mengira luas dan perimeter sebuah padang bola yang berbentuk segi empat tepat. Bagaimana kamu nak mengira ya? Jadi,
Pergilah ikut fasa by fasa. Fasa yang pertama ialah kamu analisis masalah. Dalam fasa ini, kamu akan mengenal pasti masalah, keperluan sistem dan perisian, serta sasaran pengguna. Katakanlah kamu ingin membina sebuah aplikasi ataupun kamu ingin membina sebuah sistem. Kamu kena kenal pasti apakah jenis sistem yang nak bangunkan. Kepada siapakah sistem ini akan diberikan. Selepas itu, kamu kena kenal pasti input, proses dan output bagi atau cara yang dibina. Untuk menambah baik daripada sistem yang bakal kamu bina, kamu hendaklah membuat selidik dengan cara menemu bual, membuat soal selidik dan membuat pemerhatian bagi mengetahui keperluan pelanggan kamu. Baik, dalam fasa analisis masalah, sesuatu masalah yang besar dipecahkan kepada masalah yang kecil. Dan inilah dipanggil teknik leraian. Teknik leraian digunakan untuk menganalisis masalah. Baik, lihat masalah tadi. Kamu dikendaki untuk mengira perimeter dan luas sebuah padang yang berbentuk segi empat tepat. Jadi, kamu pecahkan masalah itu kepada masalah yang kecil. Kamu kena kira padang bola, kamu kena kira perimeter padang bola. Jadi di sini kamu akan nampak ada dua perkara yang kamu kena selesaikan. Baik, cukup untuk hari ini. Kita akan sambung pada kelas akan datang. Baik, ingat ya, ada 5 fasa dalam atur cara. Okey, sila jawab latihan yang cikgu berikan. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.